Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan media dan juga kepada seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia. Saya doakan moga kita semua berada dalam rahmat Allah dan dilindungi daripada coronavirus. Pagi ini saya mengadakan sidang media dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang turut serta di dalam sidang media secara online yang diadakan pada pagi ini. Ini sudah tentu disebabkan oleh kita terhalang untuk mengadakan sidang media secara bersemuka kerana ini sesuatu yang agak sukar untuk memenuhi SOP yang telah pun ditentukan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu tidak menghalang dalam dunia teknologi yang ada pada hari ini untuk kita berinteraksi dan menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan rakyat melalui online. Pagi ini saya ingin memberikan tumpuan kepada soal isu yang berkaitan dengan soal tender runding. Saya sangat terkejut apabila dimaklumkan dalam situasi politik yang tidak stabil yang dilalui oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan juga oleh PM dan juga oleh PN. PM Perdana Menteri, PN ialah Perikatan Nasional. Dalam keadaan politik mereka yang tidak stabil ini, apatah lagi dalam suasana dan keadaan kerajaan yang ada pada hari ini sudah tidak mempunyai majoriti. Malah sebaliknya saya menggelarkan kerajaan PN ini, PM dan PN ini adalah PM dan PN yang minoriti. Kerajaan ini adalah kerajaan yang minoriti dan saya lihat bahawa adalah suatu yang sangat janggal apabila dalam dunia pada hari ini wujudnya kerajaan yang minoriti. Maknanya kerajaan ini tidak memiliki majoriti suara ahli parlimen yang mendukung kerajaan. Tiba-tiba kerajaan yang minoriti ini boleh memerintah. Yang keduanya ialah dalam suasana kerajaan yang minoriti ini daripada awal yang mereka tidak pernah diabsahkan oleh parlimen boleh melakukan satu perkara yang mencurigai dan meragui saya dan juga semua pihak. Sebab itu saya nak meminta supaya satu siasatan perlu dibuat oleh SPRM khususnya bagi melihat bagaimana begitu banyak tender runding yang telah pun saya dipahamkan telah pun dikeluarkan LOI dan sedang dikeluarkan LOI kepada kontraktor-kontraktor yang telah pun dikenal pasti dipilih untuk melaksanakan projek tender runding. Saya dipahamkan bahawa MOF iaitu Kementerian Keuangan telah pun meluluskan setakat ini 17 projek mega kerajaan yang melibatkan kos beratus juta ringgit. Yang dikatakan melibatkan projek-projek jalan, rancangan tempatan banjir dan fasiliti kesihatan. Dan saya sebutkan tadi bahawa saya telah dipahamkan bahawa LOI telah dan sedang dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor tersebut. Oleh sebab itu saya mendesak pihak kerajaan untuk menangguh projek ini dan membatalkan projek tender runding ini untuk memastikan supaya satu keadaan yang lebih telus iaitu melalui projek secara tender terbuka. Sebab saya melihat bahawa tidak ada keperluan untuk dibuat segera melalui tender runding. Kadang-kadang kerajaan selalu memberikan alasan bahawa tender runding ini terpaksa dilakukan kerana ianya perlu disegerakan bagi keadaan-keadaan tertentu. Keadaan daripada projek-projek yang nak dibuat itu tidak pun memperlihatkan keadaan yang darurat, yang memerlukan ianya disegerakan. Sebaliknya, dia merupakan sesuatu yang boleh dibuat secara tender terbuka bagi memastikan soal penjimatan perbelanjaan keuangan kerajaan dicapai sebaik-baiknya. Jadi sebab itu
alasan kalau dikatakan kerana COVID untuk diberikan ataupun dibuat secara yang lebih cepat melalui pelaksanaan projek tender runding ini ada satu perkara yang tidak tepat kerana saya dipahamkan bahawa MOF sebelum ini telah pun mengeluarkan perkeliding 2.2 untuk melaksanakan projek-projek bagi memastikan perolehan kerajaan dalam keadaan-keadaan yang seperti mana COVID. Jadi tidak perlu kepada tender runding. Jadi apa yang saya nak kemukakan pada hari ini satu secara khusus daripada 17 projek yang saya sebut, dan saya akan buat satu persatu daripada satu projek kepada satu projek, mungkin memerlukan kepada 17 sidang media untuk membongkarkan perolehan kerajaan yang telah pun dibuat secara tender runding. Apapun bagi saya bahawa saya nak minta supaya kerajaan kalau dia benar-benar telus supaya dia memperincikan apa yang saya sebutkan tadi, 17 projek mega kerajaan yang melibatkan kos beratus juta itu, iaitu yang membabitkan projek jalan, tempatan banjir dan juga fasiliti kesihatan. Jadi dia boleh senaraikan sesuatu projek itu dan berapakah jumlah harga yang telah pun dipersetujui, yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan kepada kontraktor secara tender runding. Jadi saya minta bahawa pihak kerajaan perlu segera untuk menyatakan kepada publik, kepada awam tentang apa keperluan mereka nak mengadakan projek tender runding ini dan berapa jumlah sebenarnya, dan perincikan satu-satu projek itu projek apa dan jumlah kos yang melibatkan satu-satu projek dan juga kontraktor yang telah pun dipilih. Jadi pada pagi ini saya ingin mengemukakan satu yang berkaitan dengan projek rancangan tebatan banjir Sungai Duyung Melaka yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Keuangan, khususnya oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan melalui satu surat yang bertarikh 23 Disember 2020. Tarikh 23 Disember 2020, iaitu surat daripada Kementerian Keuangan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, iaitu projek rancangan tebatan banjir ini di bawah tanggungjawab Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang menterinya ialah Datuk Tuan Ibrahim daripada PAS. Jadi surat ini telah pun menyatakan tentang bagaimana Yang Berhormat Menteri Keuangan telah bersetuju meluluskan projek-projek rancangan tebatan banjir Sungai Duyung Melaka di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Jana Wibawa, dilaksanakan oleh syarikat Ambang Besar Sendirian Berhad secara runding terus. Ini telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dan saya akan WhatsApp nanti dalam grup WhatsApp kepada pihak media tentang surat yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Air. Jadi bagi saya bahawa projek ini saya dipahamkan melebihi daripada 100 juta. Dan saya minta supaya pihak Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Air menyatakan secara terperinci berapakah jumlah kos projek ini. Ini kalau tender runding ini, bagi saya selalunya tender runding ini saya tidak tahu siapakah 10% yang akan memperolehi daripada tender runding. Inilah amalan tender runding yang dibuat untuk membolehkan ada pihak-pihak tertentu yang akan mendapat ganjaran untuk dana politik dan sebagainya yang diperolehi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya fikir bahawa pihak Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Air, iaitu Menteri Keuangan Datuk Tengku Zafrul dan juga Menteri Alam Sekitar Datuk Tuan Ibrahim perlu menyatakan kepada awam
tentang siapakah syarikat ambang besar ini dan berapakah jumlah kos yang telah pun kos projek yang telah pun diberikan kepada syarikat ini. Dan ini bagi saya sesuatu yang bukan perlu disegerakan, dia perlu dibuat. Saya akui bahawa rancangan tempatan banjir ini perlu dibuat, tetapi bukannya menjadikan alasan nak disegerakan, maka tender runding dikeluarkan kepada kontraktor. Tetapi dia boleh dibuat melalui tender terbuka ataupun open tender untuk memastikan bahawa perolehan kerajaan ini dengan harga yang lebih baik, dengan berlakunya penjimatan terhadap wang dana wang rakyat ataupun wang kerajaan dan juga wang rakyat. Jadi ini yang perlu dijelaskan kepada kami semua. Saya juga nak tanya Perdana Menteri, saya juga nak tanya Perdana Menteri 109. Saya nak tanya Perdana Menteri 109, kenapa Perdana Menteri juga boleh bersetuju, boleh membiarkan amalan tender runding ini dalam projek-projek mega seperti ini. Sedangkan yang amat berhormat Perdana Menteri sebelum ini, sewaktu sebelum pilihan raya yang lalu telah pun menentang kleptokrat dan sebagainya. Lalu antaranya kleptokrat itu yang bukan sahaja berkaitan dengan 1MDB, tetapi dia juga berkaitan dengan projek-projek tender runding yang diamalkan oleh kerajaan kleptokrat Najib sebelum ini. Jadi saya nak tanya kenapa, apa yang menyebabkan yang amat berhormat Perdana Menteri 109, iaitu Perdana Menteri minoriti ini, boleh Perdana Menteri daripada kerajaan minoriti ini boleh menyetujui ataupun meluruskan projek-projek mega dibuat secara tender runding. Dan adakah ini merupakan cara yang amat berhormat Perdana Menteri 109 dan juga kerajaan minoriti ini, kerajaan PM minoriti ini untuk mencari dana bagi parti-parti Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya ataupun untuk dibelanjakan bagi kepentingan pada parti dan juga pihak-pihak tertentu. Jadi saya harap yang amat berhormat Perdana Menteri 109 daripada kerajaan minoriti Perikatan Nasional boleh memberikan penjelasan ini. Yang terakhir sekali yang saya nak sebut daripada surat ini ialah saya nak minta supaya satu penjelasan daripada Menteri Keuangan. Kenapa salinan surat ini, ada dua salinan surat ini SK surat ini, iaitu pertama kepada Yang Berbahagia Datuk IR Nur Hisham bin Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Jalan Sultan Salahuddin. Ya, ini betul bagi saya sebab projek ini di bawah Kementerian Air dan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air, maka sudah tentu dia akan dilaksanakan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran, iaitu JPS. Memang perlu diberikan salinan surat ini kepada JPS. Tetapi ada yang kedua salinan itu kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad, Ketua Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya. Jadi saya agak hairan apa keperluan. Yang ketiganya ialah kepada Setiausaha Sulit Kanan Yang Berhormat Menteri Keuangan, SUSK YBMK tertera di sini. Jadi apa perlu salinan surat ini diberikan kepada, pertama sekali ialah kepada Pejabat Perdana Menteri, kepada KUSK, iaitu Ketua Setiausaha Sulit Kanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa kaitannya? Dia bukan ketua pengarah yang akan ketua pengarah JPS yang akan melaksanakan projek ini. Dia bukan daripada institusi ataupun jabatan agensi yang akan melaksanakan projek ini. Surat ini daripada Kementerian Keuangan. Surat ini daripada Datuk Zamzuri bin Abdul Aziz, bahagian perolehan kerajaan
bagi pihak Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jadi apa keperluan surat ini untuk disalinkan satu salinan kepada Datuk Dr. Marzuki bin Mohamad, Ketua Setiausaha Sulit, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itu, saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 109 daripada Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Minoriti Perikatan Nasional ini, bahawa adakah projek ini didahulu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atau kerana ada kepentingan-kepentingan yang akan diperolehi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun ada pihak-pihak yang berkaitan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya mohon penjelasan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mohon penjelasan daripada Kementerian Keuangan, khususnya daripada Menteri Keuangan, dan yang ketiga, saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi adakah mereka tiga pihak ini akan mendapat habuan-habuan yang tertentu daripada berapa persen, sama ada 10 ataupun 15% daripada projek, nilai projek yang melebihi 100 juta ringgit Malaysia ini untuk kepentingan dana politik mereka untuk menghadapi pilihan raya ataupun dalam nak mengurus dan mentadbir parti mereka. Jadi ini yang saya minta untuk diperjelaskan, kerana bagi saya bahawa pada saat negara dilanda pandemik COVID ini dan juga dalam suasana kita juga menghadapi darurat politik akibat daripada kerajaan tak cukup bilang ini, maka sewajarnya kerajaan tidak wajar untuk pihak kerajaan dan juga pelobi-pelobi politik untuk mendapat laba politik dengan mudah melalui komisen projek-projek seperti kaedah runding terus yang saya sebutkan tadi. Ini projek yang pertama, dan saya akan ikuti dalam sidang-sidang media selepas ini untuk projek-projek yang saya maksudkan tadi. Ada 17 projek yang bersifat projek mega yang melebihi 100 juta ringgit. Jadi setakat ini, dan saya mendesak agar projek ini seharusnya ditukar, dibatalkan runding terus dan dibuat secara tender terbuka bagi memberikan peluang yang sama rata kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putra yang lain yang layak, dan kerajaan akan mendapat melaksanakan projek for the best of money. Maknanya penjimatan kerajaan yang utama untuk memastikan bahawa kita menguruskan dana rakyat ini, wang rakyat ini secara yang terbaik, insya-Allah. Sekian, terima kasih.